Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tajuk yang akan kita kupaskan dan kongsikan adalah mengenai awal Muharram. Jadi pertama sekali mestilah kita nak tahu apakah sebenarnya awal Muharram. Jadi awal Muharram ataupun lebih kita kenali atau lebih familiar dengan Ma'al Hijrah merupakan suatu hari yang sangat penting bagi umat Islam kerana menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa bersejarah itu berlaku pada 1 Muharram, tahun baru bagi takwim hijrah. Jadi selepas kita dah tahu apakah itu Ma'al Hijrah, jadi Mira akan kongsikan sirah ataupun kisah penghijrahan Rasulullah. Pada usia Rasulullah 40 tahun, baginda ditemui oleh malaikat Jibril ketika baginda sedang bersendirian di Gua Hira. Jibril memberitahu Nabi Muhammad baginda diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasul untuk seluruh umat manusia. Pada peringkat awal, Rasulullah hanya memperkenalkan Islam kepada sahabat terdekat dan ahli keluarga baginda. Jadi apabila baginda menerima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya berdakwah secara terbuka, baginda segera akur dengan perintah yang telah Allah berikan itu. Baginda mengumpulkan beberapa pengikut di Mekah. Begitupun kumpulan kecil Muslim itu terdedah kepada risiko berikutan dengan adanya kaum kafir Quraisy yang menyeksa mereka dengan teruk. Jadi bagi mengelakkan ancaman itu, Rasulullah arahkan pengikutnya supaya keluar dari Mekah secara senyap-senyap ke Madinah, ataupun ketika itu kita kenali sebagai Yathrib. Jadi mereka meninggalkan keluarga yang kafir dan juga harta benda mereka, dan mereka disambut mesra dengan penduduk Madinah pada tahun 622 Masihi. Jadi kira-kira selepas 12 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, Rasulullah diberitahu bahawa kaum kafir Quraisy ini merancang untuk membunuh baginda, untuk musnahkan Islam. Jadi Rasulullah ini menunggu perintah daripada Allah. Bila mana sampainya berita tersebut pada Rasulullah, jadi Rasulullah menunggu perintah daripada Allah. Lalu Malaikat Jibril bertemu dengan baginda untuk memberitahu Allah mengarahkan baginda supaya meninggalkan Madinah pada waktu malam. Jadi ketika itu Rasulullah bertemu dengan sahabat baiknya iaitu Abu Bakar As-Siddiq dan minta supaya menemani Rasulullah dalam perjalanan itu. Rasulullah juga memberitahu rancangan baginda itu pada Ali bin Abi Talib. Baginda beritahu, saya akan berhijrah tetapi anda perlu mengambil tempat saya di rumah. Ali tanpa banyak soal ataupun tak bertanya pada Rasulullah pun mengenai perkara itu, terus menurut perintah Rasulullah. Jadi Rasulullah pun ketika mana Ali menuruti perintah Rasulullah, dia sedar juga mengenai apakah risiko yang bakal dihadapi. Jadi malam tu sekumpulan Quraisy ni kepung rumah Rasulullah, intai melalui lubang pintu, dan diorang nampak kaum kafir Quraisy ni nampaklah ada seorang tu yang sedang tidur di atas katil, dan mereka sangkakan itu merupakan Rasulullah, dan mereka yakin Rasulullah tak akan mampu lepaskan diri dan mereka akan bunuh Rasulullah. Jadi bila dah subuh, dah fajar menjelang, mereka terperanjat melihat Ali dan bukannya Rasulullah. Jadinya mereka ni terpinga-pinga memikirkan macam mana Rasulullah mampu keluar. Macam mana Rasulullah boleh keluar daripada rumah tu sedangkan mereka dah kepung rumah tu. Jadi tak ada siapa pun tahu arah tujuan ataupun tempat persembunyian Rasulullah dan juga Abu Bakar kecuali Abdullah dan anak-anak Abu Bakar, Aisyah dan Asma, serta orang gaji mereka iaitu Abdullah. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dalam sebuah gua di Gunung Thur. Selama 3 hari mereka berada dalam gua tu. Apabila kaum Quraisy hampiri gua tu kan, mereka mencari Rasulullah tapi mereka tak masuk. Mereka yakin yang Rasulullah tak ada. Kenapa diorang yakin Rasulullah tak ada? Sebab di depan gua tu adanya sarang labah-labah dan sepasang burung merpati.
diorang fikir kalau Rasulullah masuk, mestilah sarang laba-laba dan juga sarang burung tu akan merosak kan, akan pecah sebab Rasulullah dah masuk. Tapi Allah bantu dua insan ni, Allah lindungi mereka daripada bahaya. Jadi kumpulan Quraisy ni segera meninggalkan gua tu dan setuju untuk pulang ke Mekah. Diorang dah, bila mana Rasulullah dan Abu Bakar dah yakin yang musuh dah tak ada, kaum Quraisy dah tak ada, mereka teruskan perjalanan dengan menaiki unta yang dibawa oleh orang gaji mereka iaitu Abdullah. Jadi ketiga-tiga mereka ini gunakan laluan yang tak diketahui ramai bagi elakkan kumpulan pemburu Quraisy ni lah. Mereka meredah gunung, bukit dan juga gurun di bawah terik matahari. Dengan panas ni kan, bila dekat padang pasir tu yang tandus tu, dengan cuaca yang sangat panas. Tapi diorang tak. Rasulullah dan juga Abu Bakar tak berputus asa. Mereka meletakkan sepenuhnya kebergantungan pada Allah dan kepercayaan pada Allah. Sementara tu, kaum Quraisy di Mekah rasa marah dan kehilangan Rasulullah kan. Sampaikan mereka tawarkan hadiah pada sesiapa yang dapat tangkap Rasulullah ni. Jadi ramai yang cuba nasib untuk mencari Rasulullah, malangnya gagal. Akhirnya dengan perlindungan Allah, Rasulullah dan sahabatnya tiba di perkampungan kaum Bani Sabin yang sambut mereka dengan gembira. Setelah sekian lama, Rasulullah dan sahabatnya akhirnya rasakan kehadiran harapan untuk masa depan. Ketika Rasulullah dan sahabatnya dalam perjalanan, penduduk Islam yang sudah berpindah ke Madinah tu, maksudnya dari kaum Muslimin yang dah ke Madinah tu, mereka mendengar perkabaran bahawa Rasulullah nak datang ke Madinah. Malah penduduk yang Madinah yang baru sahaja masuk Islam juga gembira bila dapat bertemu dengan Rasulullah ni. Jelaslah sebelum tibanya lagi Rasulullah dekat Madinah, Islam tu dah mula berkembang sedikit demi sedikit di Madinah. Jadi Islam menjadi semakin kukuh lah di tempat baru tu. Jadi maka pada hari Isnin 8 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 September 622 Masihi, Rasulullah akhirnya tiba di Quba, iaitu sempadan Madinah, dan benar-benar masuk ke kota Madinah pada 12 Rabiul Awal hari Jumaat dan mendirikan salat Jumaat yang pertama di kampung Bani Ammar. Kaum muslimin semua keluar untuk sambut baginda. Jadi bermulanya daripada situ, bertitik tolaknya dari situ, Rasulullah mula membina sebuah negara Islam yang membangun dan megah. Baginda memupuk persaudaraan di kalangan umat Islam dan menyeru mereka ni untuk menegakkan hak dan mengikut segala perintah Allah. Jadi kesan daripada perhijrahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini adalah satu catatan penting ataupun peristiwa penting sehingga umat Islam menjadikan tahun peristiwa bersejarah ini sebagai tahun permulaan kalender Islam. Jadi itulah serba sedikit sirah mengenai hijrah. Dan kita mempersilakan saudari Hanifah untuk menyambung sikit lagi mengenai topik kita hari ini, iaitu awal Muharram. Pada saudari Amirah. Saudara Amirah telah menerangkan tentang maksud dan sirah awal Muharram. InsyaAllah saya akan berkongsi serba sedikit tentang kelebihan dan amalan yang boleh kita lakukan pada bulan Muharram ini. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-36 yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan-bulan menurut Allah ialah 12 bulan mengikut ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Hormati. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dalam bulan yang 4 itu dan perangilah kaum musyrikin. Semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah beserta orang yang betul. Di dalam ayat 4 bulan haram yang telah ditentukan oleh Allah ialah Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi antara kemuliaan dan bulan ini ialah pada bulan-bulan ini diharamkan untuk berperang. Yang kedua, pada bulan ini juga Allah akan melipat gandakan setiap amalan yang kita lakukan. Tak kisahlah amalan itu baik atau buruk. Jika kita melakukan amalan baik, maka Allah akan melipat gandakanlah pahala kita. Dan jika sebaliknya,
Jika kita melakukan perkara yang buruk, maka Allah akan melipat gandakanlah dosa kita. Jadi, antara amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan ini, antaranya ialah puasa. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Allah iaitu bulan Muharram. Dan solat yang paling utama setelah solat fardu ialah solat malam yang puasa ini adalah antara puasa yang amat dianjurkan untuk diamalkan. Kerana ganjaran pahala puasa ini seperti kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan ada di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Qatadah bahawa Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Ashura, sesungguhnya aku berharap pada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi puasa pada hari Ashura ini insya-Allah akan diampunkan dosa kita setahun yang lalu. Jadi puasa Ashura ini berlaku pada 10 Muharram. Tapi kita juga digalakkan untuk melakukan puasa Tasu'a iaitu puasa sehari sebelum puasa Ashura, iaitu pada puasa Tasu'a pada 9 Muharram dan puasa Ashura pada 10 Muharram. Kerana orang Yahudi dan orang Nasrani juga mereka berpuasa pada 10 Muharram ini. Jadi untuk membezakan puasa orang Yahudi dan puasa umat Islam, kita digalakkan untuk berpuasa sehari sebelum puasa Ashura. Seterusnya, cara amalan yang boleh juga kita lakukan ialah tahajud. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang dan pada sebahagian malam hari. Solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang tertinggi. Kan saya dah terangkan tadi bahawa apa amalan yang kita lakukan pada bulan Muharram ini, Allah akan melipat gandakan. Jadi kita digalakkanlah untuk melakukan solat tahajud. Kerana solat tahajud ni, doa pada solat tahajud ni ibarat anak panah yang terkena pada sasarannya. Jadi insya-Allah bila kita sentiasa mengamalkan solat tahajud, solat malam, insya-Allah doa itu akan cepat makbul. Amalan yang ketiga ialah tilawah Al-Quran. Alang-alang kita sekarang dekat rumah ni kan, kita banyak masa terluang. Jadi kita amat digalakkanlah untuk membaca Al-Quran. Kerana Allah disebut di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Allah ada menyebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36, dan barang siapa yang tidak mengendahkan pengajaran Allah yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quran, kami akan biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karib. Jadi apabila kita jauh daripada Al-Quran, Allah akan menghantar syaitan untuk menjadi teman karib kita. Jadi akan senanglah melakukan dosa. Kalau kita nak kalau kita nak terangkan dosa yang kita lakukan, kita haruslah dekatkan diri dengan Al-Quran dan bacalah setiap hari. Contohnya satu hari kita bacalah 5 surat. Lepas tu seminggu selepas tu kita upgrade kepada surat. Lepas tu selepas dah kita baca 10 surat, kita upgrade lagi kepada 1 juzuk. Dan insya-Allah bila kita sentiasa melazimi bacaan Al-Quran, kita akan susah untuk tinggalkan. Ya, amalan yang ketiga ialah kita amat digalakkan untuk melakukan sunnah terbesar Nabi, iaitu dakwah. Kerana Allah telah menyebutkan di dalam
dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-39, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang kafir hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang kafir hanya akan menambah kerugian mereka. Jadi Allah telah menyebutkan di dalam surah ini bahawa manusia ini tugaskan untuk menjadi khalifah. Lepas tu macam mana? Khalifah. Khalifah tu ialah kita, kita manusia ni kan dijadikan sebagai khalifah yang ke arah jalan Allah. Jadi antara yang kita boleh buat lah kan sebagai khalifah ni, kita haruslah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran. Tugas ini bukan sahaja tugaskan kepada ustaz ustazah, tapi kita semua ni memang wajib, sebab ini memang Allah suruh kita melakukan perkara ini. Dan kita jugalah harus nyambung dakwah bagi. Jadi nak Jadi kan kita nak masuk awal Muharram ni, kita masuk tahun baru kan. Jadi seperti kita kalau nak masuk tahun baru, mestilah kita macam nak baru, ada azan baru. Jadi kita pun dalam kalender Islam ni juga kita perlulah membuka buku baru, iaitu dengan kita memperbaiki dan menambahkan amalan kita sebagai bekalan untuk kita berjumpa dengan Allah nanti. Kerana kita tak tahu amalan mana yang Allah akan terima dan bila Allah akan mengambil nyawa kita. Dari sekaranglah kita kena bersiap sedia dan amalan-amalan untuk kita berjumpa dengan Allah nanti. InsyaAllah sampai sini sahaja. Maaf andai ada yang kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Perkongsian yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat lah untuk saya sendiri peribadinya. Dan insya-Allah para hadirin di rumah sana pun sangat dapat dijadikan satu manfaat ataupun ilmu barulah untuk kita selama PKP kita di rumah ni. InsyaAllah ilmu-ilmu yang rakan-rakan kita seperti tadi kongsikan, insyaAllah kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita. Macam saudari Hanifah kongsikan amalan-amalan yang boleh kita lakukan pada bulan Muharram. Kerana mungkin ada segelintir daripada kita yang tidak terlalu mengambil berat kehadiran bulan Muharram ni. Macam mungkin sebelum ni kita tak tahu kelebihan bulan Muharram ni apa amalan-amalan yang boleh kita lakukan, dan bahkan mungkin kita kurang tahu bahawa ada puasa-puasa sunat yang telah Allah galakkan untuk kita lakukan, macam puasa Tasu'a dan puasa Ashura. InsyaAllah 9 Muharram dan 10 Muharram ni dapat kita puasalah bersama-sama, puasa sunat Tasu'a dan Ashura. Semoga kita bersama-sama mendapat kelebihan yang telah Allah janjikan pada bulan Muharram ini, insya-Allah. Untuk perkongsian daripada saudari Nur Amirah yang sangat hebatlah, kita tahu macam mana susahnya, macam mana mencabalnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam memartabatkan agama Islam. Khususnya ketika itu Islam sangatlah mendapat tentangan yang sangat hebat daripada pihak kafir Quraisy. Bagaimana semangat Rasulullah, bagaimana jihad para sahabat dalam membuktikan tentang kehebatan agama Islam itu sendiri. Bukan senang. Macam zaman sekarang pun dapat kita lihat perkara kemungkaran dilihat seperti perkara yang normal. Macam pakaian-pakaian umat-umat kita sekarang ni dianggap sebagai normal. Bila ditegur kata kenapa macam tu, kenapa macam ni, nampak tak? Satu kemungkaran dianggap sebagai sesuatu yang normal. Jadi di sinilah kenapa saudari Hanifah kita kata kita kena dakwah.
khususnya di bulan Muharram ni. Kerana tugas dakwah ni bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi semua umat Islam, semua umat manusia perlu berdakwah. Tak kisahlah kita mungkin rasa dakwah kita ni macam tak memberi manfaat, tak memberi kelebihan, tak memberi faedah pada orang lain, tapi kita tak tahu. Mungkin setiap butir kata yang kita lakukan, setiap sikap kita pada seseorang, insya-Allah itu yang menjadi kunci, menjadi satu penyebab, asbab untuk seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh hebat ya perkongsian daripada rakan-rakan kita, dan saya harap hadirat di rumah dapat sesuatu yang bernilai lah pada malam ini supaya kita bersama-sama mencapai objektif program bacaan Yasin dan tazkirah mingguan kita pada malam ini. Kerana percayalah sesungguhnya Allah tu lebih suka kepada perkara yang jika hamba-Nya lakukan istiqamah. Walaupun sedikit, tapi istiqamah, insya-Allah itulah yang lebih Allah sukakan daripada kita setiap hari tambah amal ibadah tapi tak istiqamah. Kita macam sekejap on, lepas tu off balik, on balik, off balik. Itu sebenarnya tak cantik lah kan. Baik kita walaupun contoh macam sedekah, tapi kita setiap hari buat sedekah, itu lebih berbaloi dan insya-Allah lebih hebatlah di mata Allah. Kerana istiqamah ni susah. Istiqamah ni lebih susah daripada melakukan ibadah. Kerana istiqamah ni macam setia. Kita setia kepada sesuatu perkara. Macam baca Al-Quran, tak semua orang istiqamah baca Al-Quran dalam satu hari. Tak semua orang istiqamah buat solat-solat sunat. Tak semua orang istiqamah buat puasa-puasa sunat. Jadi kenapa kita tak nak dahulukan perkara-perkara yang bukan normalisasi bagi orang lain? Kerana itulah mungkin salah satu sebab doa-doa yang kita pohonkan, doa-doa yang kita impikan, doa-doa yang kita aminkan kepada Allah menjadi cepat terkabul. Kerana kita buat perkara yang tak semua orang buat. Macam tu. Jadi bila Allah pandang, contohlah saya bagi situasi, kita selalu buat solat tahajud. Kita tahu tak semua orang kat atas muka bumi ni istiqamah tahajud. Kerana tahajud ni sangat susah. Kerana kita tahu bila orang ni buat tahajud, maksudnya Allah nak dia. Allah perlukan dia. Bukan Allah perlukan dia, maksud saya Allah nak hamba dia tu kembali pada Allah. Kerana Allah rindukan dia. Jadi bila hadirin hadirat mungkin masa tu malam-malam terbangun pukul 3, pukul 4 kan. Kuatkan diri, bangun, ambil uduk, solat tahajud. Kerana mungkin ketika itu Allah telah memerintahkan malaikat untuk kejut kita, untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah rindukan tangisan kita, rindukan doa-doa yang kita pohonkan. Kerana kita ni seorang hamba yang perlukan Allah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, semua ni bukan Allah perlukan kita. Allah tak pernah perlukan ibadah kita. Allah sebenarnya tak pandang pun ibadah kita. Kita yang perlukan ibadah kita. Kerana kita nak masuk syurga dengan rahmat dan redha Allah. Jika kita tak dapat rahmat, tak dapat redha Allah, macam mana kita nak masuk syurga? Kan? Semoga pada bulan Muharram tahun ini dengan perkongsian daripada pihak kami, daripada Saudari Nur Amirah khususnya dan Saudari Nurul Hanifah, dapat menambah ilmu-ilmu hadirin hadirat tentang kelebihan, tentang istimewanya bulan Muharram ini. Jadi sebelum kita sampai ke penghujung program kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca doa Rabitah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka ta'lamu anna hadhil qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأتمتها رسولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini
telah berkumpul kerana kasihkanmu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwahmu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariatmu, maka Kala akan dikatanya kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan dia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dalam pakat dengan iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para hadirin yang kekal hingga ke penghujung program kita pada malam ini. Semoga segala pengorbanan yang dilakukan, data, masa, semoga Allah membalas sesuatu yang hebat lah, sesuatu yang sangat hebat dalam kehidupan para hadirin dan hadirat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih anak-anak semua. Okey, terima kasih Fatimah, Menyerah, Hanifah, ya.